Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Khatib. Nama metrik I18203116. Jadi insya-Allah kami dari kumpulan yang ketiga akan membentangkan tajuk tentang puasa. Jadi berkenaan dengan tajuk puasa ni, saya akan terangkan tentang definisi puasa, dalil dan juga hikmah disyariatkan berpuasa. Okey, yang pertama kita tengok definisi dia. Definisi berpuasa dari segi bahasa adalah puasa bermaksud menahan diri daripada melakukan sesuatu. Manakala dari segi istilah pula, puasa bermaksud menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari beserta niat. Jadi maksudnya setelah masuknya waktu subuh, pada ketika itulah bermulanya kita untuk berpuasa, sehinggalah masuknya waktu maghrib. Jadi pada selama tempoh itu kita dilarang untuk makan ataupun minum, ataupun kita juga dilarang untuk melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Seterusnya kita lihat pula dalil tentang puasa. Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Okey, seterusnya inilah dalil-dalil bagi puasa. Seterusnya kita lihat hikmah disyariatkan berpuasa. Hikmah yang pertama adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita berpuasa, kita akan menahan diri kita daripada lapar dan juga dahaga. Jadi bila kita rasa lapar dan dahaga tu, kita akan dapat merasakan bahawa betapa nikmatnya kalau kita dapat makanan ketika itu. Jadi dengan rasa lapar itulah dapat melatih kita supaya sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya adalah meninggalkan sesuatu yang haram. Jadi bila kita berpuasa, kita diharamkan untuk makan dan minum. Maksudnya kita dah pun melatih diri kita untuk melakukan perkara yang haram, iaitu makan dan minum. Maksudnya perkara-perkara haram yang lain pun kita juga dapat meninggalkan perkara haram tersebut. Dan seterusnya adalah mengalahkan hawa nafsu. Bila kita berpuasa, kita akan merasa lapar. Lapar itulah dapat melemahkan kita punya hawa nafsu. Jadi bila hawa nafsu kita lemah, kita tak ada keinginan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang seterusnya adalah menumbuhkan sifat kasih sayang terhadap orang miskin. Jadi berpuasa ni bukan saja kita melakukan kita menunaikan kewajipan sebagai orang Islam, malah berpuasa ni juga untuk kita rasakan apa yang orang lain rasa. Contohnya seperti orang miskin yang mana mereka ni susah nak dapatkan makanan. Jadi bila kita lapar tu, kita dapat rasakan bagaimana orang miskin rasakan ketika mereka lapar. Ada yang tak makan selama seminggu, sebulan dan sebagainya. Jadi dengan itulah kita dapat menimbulkan rasa kasih sayang ataupun rasa ingin membantu kepada orang-orang miskin. Okey, hikmah yang seterusnya adalah membiasakan diri kita untuk melakukan amal ibadah. Seperti yang kita sedia maklum, pada bulan puasa, bulan Ramadan, setiap amal ibadah yang kita lakukan akan diberi ganjaran yang berlipat kali ganda. Jadi disebabkan itu, seluruh umat Islam di dunia, kita juga termasuk sekali, kita juga akan merebut peluang tersebut untuk
sama-sama mencari ganjaran yang berlipat kali ganda. Jadi siapa yang tak nak kan dapat ganjaran yang banyak macam tu? Semua orang nak. Jadi semua orang pakai sama-sama berebut peluang tersebut. Sekian itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Amal Hakimi bin Baru Naim, I18203248, dan saya akan menjelaskan tentang beberapa perkara, itu antaranya hukum berpuasa. Hukum berpuasa ini terbagi kepada empat, iaitu wajib, sunat, haram dan makruh. Baiklah. Hukum berpuasa ini menjadi wajib apabila tibanya bulan Ramadan. Waktu sunat pula ialah apabila waktu sunat puasa ni pula adalah ketika seorang tu ingin berpuasa seperti pada hari Isnin dan Khamis, ataupun mungkin puasa sunat 6 hari di bulan Syawal dan lain-lain. Hukum berpuasa ini menjadi haram apabila seseorang itu berpuasa pada hari-hari yang diharamkan berpuasa, antaranya pada 2 hari raya, iaitu hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha. Kemudian pada hari Tashrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Pada hari Syak, iaitu pada hari yang diragui sama ada telah masuk bulan Ramadan ataupun belum, ataupun sekiranya seorang itu ingin berpuasa sunat tanpa ada keizinan suaminya, seorang isteri itu ingin berpuasa sunat tanpa keizinan suami, maka ia menjadi haram. Makruh ni pula apabila ketika seorang itu berpuasa sepanjang tahun. Ini dia berpuasa selama 365 hari tanpa henti, atau mungkin seseorang itu berpuasa pada hari Jumaat atau Sabtu sahaja. Lepas tu lagi satu pula ialah pada orang yang mengerjakan haji di Arafah tu, makruh bagi mereka untuk berpuasa. Seterusnya, rukun puasa ni pula, iaitu yang pertama sekali ada niat, nawaitu sawmawadin an adai. Itu kalian semua tahulah. Kemudian menahan diri pada makan dan minum, iaitu daripada terbit matahari sehingga terbenam matahari. Menahan diri pada masukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh badan dengan sengaja, iaitu dengan niat, serta dalam keadaan sedar. Maknanya, andai kata kalau seseorang tu, contohlah dia berpuasa, dia lupa dia puasa, kemudian dia pergi minum. Lepas tu bila dia teringat balik, maka puasa dia tidak batal, sebab dia tidak sengaja melakukannya. Tapi kalau dia sengaja melakukannya, ia batal. Menahan diri daripada melakukan persetubuhan. Jangan nak kata-kata nak berjimat pula waktu tu. Dan kelima pula ialah menahan diri pada memuntahkan makanan dengan sengaja. Andai kata seorang tu sakit dan dia dah rasa nak muntah, dia tak boleh nak tahan muntah, dan kemudian tiba-tiba dia muntah tanpa kerelaan dia, maka puasa dia masih lagi boleh dilaksanakan, sebab dia tidak sengaja. Baik, syarat puasa pula. Syarat wajib puasa pula ialah antaranya Islam, baligh, berakal dan tak ada uzur syar'i. Islam dan macam mana? Orang yang beragama lain seperti agama Kristian, Buddha dan sebagainya tidak wajib berpuasa untuk dia, sebab puasa ini adalah khas untuk orang Islam. Baligh maknanya seorang kanak-kanak yang belum baligh lagi, dia tak wajib untuk puasa. Tapi itu tak makna tak boleh lah, boleh lagi, tapi tak wajib lah. Berakal, tak wajib sekiranya seorang tu gila, hilang akal, ataupun mungkin dia mabuk,
hilang yang dalam keadaan tak sedarkan diri, dia tak wajib untuk dia berpuasa. Dan tiada uzur syar'i ni macam contohnya seperti haid ataupun mungkin seorang yang atau mungkin keluar nifas, ataupun seorang tu pengsan sepanjang hari dan lain-lain lagi. Okay, syarat sah ni pula, syarat sah puasa pula ialah Islam, mumayyiz. Yang ini seorang kanak-kanak itu, seorang kebiasaan kanak-kanak yang dah boleh bezakan antara baik dan buruk. Okay, dia mestilah berakal, niat pada waktu malam, niat seperti yang telah diterangkan sebelum ni, suci daripada haid dan nifas, nahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Dah diceritakan tadi, puasa dilakukan pada hari-hari yang diharuskan berpuasa. Jangan nak buat pada hari yang diharamkan puasa pula, kan sia-sia pula. Wallahu alam. Sampai itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Azrah bin Muhammad Azhar, bernombor metrik I1910375, dan saya akan terangkan tentang perkara yang membatalkan puasa. Okey, pertama kali kita akan melihat pada makan dan minum dengan sengaja. Itu seseorang individu tu kalau dia makan dan minum waktu bulan puasa pada siang hari dengan niat sengaja, maka akan terbatal puasa dia. Perkara ini berlawanan pula pada individu tu kalau dia tak sengaja, macam contoh hari pertama puasa contohnya, rutin harian pada pagi-pagi tu, pada dia sebelum pergi kerja ke, dia minum contohnya kan, maka tak terbatal lah puasa dia sebab dia tak sedar. Lepas dia minum tu baru dia tersedar kan. Okey, maka tak terbatal puasa dia. Pada Abu Hurairah juga pernah menyatakan pada dalam hadis, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa terlupa ketika berpuasa lalu makan dan minum, dia hendaklah meneruskan puasanya kerana Allah sendiri telah memberi makan dan minum kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, seterusnya ialah keluar darah haid dan nifas. Okey, bila di bulan puasa sedang berpuasa dan pada waktu tu tak ada datang bulan lagi, tapi contohnya bocor, maka akan terbatal puasa dia. Dan pada kebocoran tu kalau contohlah berlaku dan nak dekat azan dah, tapi pada terjadi sebelum azan, maka dia terpaksa lah pada berbuka puasa waktu tu dan perlu mengqadakan puasa dia pada bulan akan datang. Okey, seterusnya ialah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja iaitu bila individu tu memaksa ataupun memasukkan contoh jari kat dalam mulut dia dengan niat dia nak muntah ataupun mengeluarkan sesuatu daripada mulut dia, maka yang membuatkan dia muntah, maka akan terbatal puasa dia. Perkara ni pula berlawanan bila seseorang tu muntah dia akibatkan penyakit alergik ke, maknanya dia tak paksa benda tu, dengan tiba-tiba dia termuntah daripada di luar kawalan dia, maka dia hanya perlu berkumur keluarkan sisa-sisa dan meneruskan puasa dia. Seterusnya ialah berjimak di siang hari. Yang ini khususnya pada suami isteri yang pada waktu bulan puasa, di siang hari itu mereka melakukan persetubuhan, maka mereka perlu membayar denda iaitu kafarah, iaitu mereka perlu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut tanpa selang, kecuali kalau berlawanan dengan hukum syarak. Contohnya hari raya tak boleh puasa lah kan, seakan dengan tu. Tapi kalau contoh tak mampu, sedaya upaya tak mampu nak berpuasa selama 2 bulan, maka syarat yang lain adalah dia perlu membebaskan seorang hamba muslim, hamba orang Islam. Namun sebab sekarang ni kita memang dah tak ada hamba dah kat masyarakat kita sekarang ni, maka dia perlu memberi makan kepada golongan orang miskin seramai 60 orang. Okey, ada juga ulama yang mengatakan macam contoh suami isteri tu, contoh isteri dia tak rela benda tu, macam suami dia yang meminta dan memaksa dia melakukan persetubuhan pada siang hari tu kan, maka isteri tu
hanya perlu mengkoda je puasa dia pada hari itu, tak perlulah dia membayar kafarah. Okey, seterusnya ialah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Apa-apa saja jenis perbuatan yang memaksa untuk keluarnya air mani pada siang hari di bulan puasa akan terbatal puasa individu yang melakukannya itu kecuali kalau di luar jangkauan dia, macam contoh mimpi basah kan. Bila mimpi basah tu, individu tu tak sedar pun apa yang berlaku, daripada tiba-tiba keluar air mani, so tak terbatal lah puasa dia. Dia hanya perlu daripada mandi wajib je lah kan. Tapi yang untuk yang mensengajakan untuk keluar air mani ni memang terbatal lah. Okey, seterusnya ialah gila. Gila ni saya perlu tambah kat situ pada tak sedarkan diri. Contoh orang gila memang tak boleh berpuasa sebab memang syarat berpuasa tu kena waras kan. Tapi contohnya pada hari yang dia berpuasa tu, dia tak sedarkan diri. Pada definisi lain untuk gila lah kan, tak sedarkan diri. Contoh dia pensan, dia pensan, dia sawan, yang membuat apa saja yang tak sedarkan diri dia sepanjang hari siang hari tu, ataupun sebenarnya cerita majoriti hari tu, maka akan terbatal lah puasa dia. Sebab yalah dia tak ni, dan dia perlu mengkadarkan daripada puasa dia pada bulan akan datang nanti. Okey, seterusnya ialah murtad. Murtad ni bukan sebelum ni, sewaktu dia berpuasa. Yalah kalau sebelum buat apa dia puasa. Ni sewaktu dia berpuasa, maka dia berniat nak keluar Islam contohnya kan. Allahuakbar. Bila seseorang tu keluar saja, maka akan terbatal puasa dia. Dan contoh kalau rezeki dia terbuka pintu hati dia nak masuk balik pada Islam, maka dia perlu mengkoda puasa dia start hari yang dia jatuh murtad tu. Okey, seterusnya ialah memasukkan sesuatu ke dalam rongga hingga sampai ke halkum atau perut. Sesuatu ni, okey, kalau tadi yang atas sekali tadi makan dan minum dengan sengaja. Ni sesuatu yang bukan makanan. Tak kira lah apa saja pun, bukan makanan, bukan minuman, masuk daripada ni rongga sampai halkum ataupun telan tu yang tu akan terbatal puasa dia. Contoh yang paling khusus yang kita nampak kat masyarakat kita, merokok. Okey, merokok ni macam asap bukan makanan, daripada tak kenyang pun kalau isap, tapi dia sesuatu, something yang benda luar daripada badan kita yang masuk, benda asing yang masuk ke dalam badan kita. Tak kira lah kalau hembus keluar balik ke apa pun, tapi dia dah masuk, akan terbatal lah puasa orang tu. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya serahkan kepada kawan saya seterusnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Mubin bin Jasmani, nombor metrik I182030079, subjek Fiqh Ibadat, kod khusus SYI 6063 Grup 1, dan pensyarah saya ialah Puan Nur Hijah. Baik, pada hari ini saya akan membentangkan tajuk sunnah dan adab-adab ketika berpuasa. Baik, mari kita pergi ke slide seterusnya. Okey, dalam kitab Al-Manhaj ini dia letak 9 adab-adab dan sunnah berpuasa. Baik, yang pertama adalah segerakan berbuka. Yang kedua sahur, yang ketiga lewatkan sahur, yang keempat jauhi dari kata-kata yang tidak berfaedah, yang kelima mandi junub sebelum fajar, yang keenam tidak berberkam dan seumpamanya, yang ketujuh berdoa sebab berbuka, yang kelapan sediakan makanan untuk mereka yang berbuka puasa, yang kesembilan banyakkan bersedekah, tadarus Al-Quran, iktikaf di masjid pada 10 malam terakhir. Baik, mari kita tengok dalil sunnah yang pertama, iaitu segerakan berbuka. Daripada Al-Bukhari dan Muslim, daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajalu al-fitrah. Manusia akan
terus berada dalam kebaikan selagi mana mereka terus menyegerakan berbuka. Baik, yang kedua ialah sahur. Al-Bukhari dan Muslim bahawa Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna suhurin barakah." Maksudnya, bersahurlah kamu, sungguhnya dalam sahur itu ada barakah. Hikmah ini disunatkan bersahur adalah untuk menguatkan diri melakukan puasa, seperti mana yang dikatakan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Wasta'inu bit'ami as-sahri ala as-siyamin nahar." Yang maksud, dapatkanlah bantuan dengan makanan sahur untuk menguatkan puasa pada siang hari. Maksudnya waktu sahur ialah dengan berlalunya separuh malam. Daripada hadis ni kita dapat katakan bahawa apabila telah berlalunya separuh malam, maka telah masuknya waktu sahur. Okey, baik. Yang ketiga ialah lewatkan sahur. Daripada Imam Ahmad dalam musnadnya, daripada Nabi SAW, "La tazalu ummatin bi khairin ma ajjalu iftara wa akharu as-suhura." Yang maksud, umatku terus berada di dalam kebaikan selagi mana mereka menyegerakan berbuka puasa dan melewatkan bersahur. Di sini kita dapat lihatlah macam mana kita nak dapat kebaikan ketika kita berpuasa. Yang keempat ialah jauhi dari kata-kata yang tidak berfaedah. Baik, Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yad'u qawlan zuri wal 'amalu bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang bermaksud, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak memerlukannya untuk meninggalkan makan dan minumnya. Ketahuilah bahawa mencela, menipu, mengumpat, menghasut dan seumpamanya merupakan perkara yang memang diharamkan. Namun perkara baru dalam masalah ini, bagi orang-orang yang berpuasa, kalau mereka buat ni, ia akan menghapus pahala-pahala puasa kita. Jadi itu yang rugi untuk orang-orang yang berpuasa. Kalau dia berkata-kata perkara-perkara yang tidak berfaedah, maka rugilah dia dah buat amalan, dapat pahala berpuasa, dapat pahala memberi sedekah semua, bersahur, segerakan bersahur, lewatkan bersahur, segerakan berbuka, tapi sepanjang hari tu dia berkata-kata yang dusta, maka pahala-pahala tadi tu dihapuskan. Tapi hukum puasa adalah sah dan dikira telah melaksanakan kewajipan. Okey, seterusnya yang kelima adalah mandi junub sebelum fajar. Daripada Al-Bukhari, Nabi SAW pernah bangun pagi di dalam keadaan junub kerana jima' tanpa bermimpi. Kemudian baginda mandi dan berpuasa. Dan juga wanita yang haid dan nifas juga disunatkan agar mandi sebelum fajar apabila telah sempurna suci dan darah berhenti sebelum itu. Dan suka untuk dikatakan bahawa perkara-perkara mandi junub atau seumpamanya ini dilakukan daripada awal puasa, yakni lebih afdal menyelesaikannya sebelum fajar. Okey, yang keenam, tidak berbekam dan seumpamanya. Kenapa digalakkan tidak berbekam dan seumpamanya? Ini kerana akan melemahkan diri orang yang berpuasa. Dia juga hendaklah tidak merasa masakan kerana dibimbangi akan masuk ke dalam rongganya. Ini kerana apabila sesuatu masuk ke dalam al-jauf ni maksudnya rongga, maka puasanya itu batal. Baik, kita tengok poin yang seterusnya. Berdoa sewaktu berbuka. Baik, ini doa ni saya rasa kita semua tahu. Doa tersebut ialah, Allahumma lakam sumtu wa ala rizkika aftartu zahaba zama'u wa batalasti al-uruku wa sabat al-ajru insyaAllah. Yang maksud, ya Allah, aku berpuasa untukmu, dengan rezekimu aku berbuka. Telah hilanglah kehausan, telah basahlah kerongkong dan telah pastilah ganjarannya insyaAllah. Okey, baik, kita tengok yang ke-8 pula.
Yang ke-8 ialah sediakan makanan untuk mereka yang berbuka puasa. Seperti mana Rasulullah SAW telah bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi, ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'a." Yang bermaksud, barang siapa yang menyediakan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapat ganjaran sepertinya. Sepertinya maksud orang yang berpuasa itu tanpa dikurangkan ganjaran orang yang berpuasa itu sedikit pun. Masya Allah. Okey, baik, kita tengok yang ke-9. Banyakkan bersedekah, tadarus Al-Quran, i'tikaf di masjid pada 10 malam terakhir. Rasulullah SAW ditanyakan, "Wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling utama?" Jawabnya, sedekah pada bulan Ramadan. Yang kedua, hadis yang kedua ialah daripada Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan, Jibril telah menemui Rasulullah SAW pada setiap tahun di bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan, dan beliau membaca Al-Quran bersama-sama Nabi SAW. Dan dalil-dalil ini menjadi asbablah kenapa kita perlu memperbanyakkan bersedekah, tadarus Al-Quran dan i'tikaf di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Baik, kita terus pergi ke perkara-perkara yang makruh sewaktu berpuasa. Jadi secara ringkasnya, perkara-perkara makruh sewaktu puasa ialah melanggar adab-adab yang telah disebutkan. Maksudnya, kita patutnya melewatkan sahur tapi kita mengawalkan sahur. Jadi, sepatutnya kita segerakan berbuka tapi mana boleh segerakan berbuka kan? Kita batal puasa lah tu. Dan kita sebutkan tadi tu lah, macam kita sepatutnya tak patut berkata perkata yang tidak berfaedah, tapi kita katakan perkara yang tidak berfaedah. Sebahagiannya termasuk dalam perkara-perkara makruh tanzihi, maksudnya yang perlu ditinggalkan, seperti melewatkan berbuka dan menyegerakan sahur. Sebahagian pula termasuk dalam perkara-perkara yang diharamkan, yakni yang diharamkan, mengumpat, menghasut, mencela dan berdusta. Baik, itu sahaja daripada saya. Kemudian akan disambungkan oleh rakan saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Aiman Syahmi bin Ibrahim, nombor matriks I1820314. Kita akan pergi ke tajuk yang seterusnya. Saya sambung daripada rakan saya, iaitu keuzuran yang mengharuskannya berbuka. Ada 3 sebab diharuskan untuk berbuka. Yang pertama ialah penyakit yang memudaratkan pesakit atau yang menyebabkan penderitaan yang lebih teruk kalau dia terus berpuasa. Yang kedua ialah perjalanan yang jauh, iaitu tidak kurang daripada 83 km, dengan syarat ia adalah perjalanan yang harus dan berterusan sepanjang hari berkenaan. Dan yang ketiga pula ialah tidak berupaya untuk melakukan puasa-puasa. Tidak wajib ke atas orang yang tidak terdaya melakukannya disebabkan tua atau penyakit yang tiada harapan sembuh. Bagi dalil yang pertama dan yang kedua itu daripada surah Al-Baqarah ayat 185, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maksudnya, dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan, iaitu pada hari-hari yang lain. Tidak berupaya melakukan puasa, iaitu puasa tidak wajib ke atas orang yang tidak terdaya melakukannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Maksudnya, yang wajib ke atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa itu kerana tua dan sebagainya membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Perkataan yutiqunahu di situ jika dibaca dengan yutuqunahu, yang bermaksud mereka yang dituntut berpuasa tetapi tidak melakukannya. Begitu juga hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wa syaikhul khabir wal mar'atul kabirah la yastati'una an yasuma falyat'imani ma kana kulli yawmi miskinan." Iaitu orang tua, lelaki dan perempuan yang tidak mampu berpuasa, mereka hendaklah memberi makan seorang miskin bagi setiap hari yang mereka tidak mampu berpuasa. Riwayat Al-Bukhari. Seterusnya kita pergi pula kepada tajuk puasa qada Ramadan, membayar fidyah dan kafarah. Yang pertama ialah orang musafir dan orang sakit. Siapa yang tinggal puasa Ramadan disebabkan musafir atau sakit, dia wajib mengqadanya sebelum tiba bulan Ramadan yang akan datang. Jika dicuai atau tidak mengqadanya,
dia berdosa dan wajib membayar fidyah, iaitu memberi makan golongan fakir sehari secupak makanan penduduk setempatnya. Dan hendaklah ia menggandakan fidyah tersebut jikalau mereka itu tinggal lagi pada pada tahun akan datang. Kiranya secupak bersamaan dengan seraup atau 1/3 kati Baghdad, iaitu kira-kira 600 gram kita. Orang yang sakit berterusan hingga masuk bulan Ramadan yang lain, dia wajib mengqada puasanya sahaja tanpa membayar fidyah. Ini bagi orang yang sakit. Manakala orang yang meninggal dunia sebelum mampu mengqada puasanya, dia tidak berdosa dan puasanya tidak perlu diganti disebabkan bukan kecuaiannya. Sementara orang yang meninggal dunia sebelum mengqada puasanya sedangkan dia mampu melakukannya, maka wali dia sunat berpuasa bagi pihak dia, menggantikan puasanya yang tertinggal. Wali dalam dalam perbincangan ni bermaksud saudara mara si mati. Ini berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyam, sama anhu waliyuhu." Maksudnya siapa yang meninggal dunia sedangkan dia masih mempunyai kewajipan berpuasa, walinya lah berpuasa bagi pihaknya. Iaitu riwayat Al-Bukhari 1851 dan Al-Muslim 1147. Seterusnya hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inni ummati matatu 'alaiha shawm shahrun, afa aqdiyahu?" Qala, "Na'am." Qala, "Fadainullah ahaqqu an yaqda." Maksudnya seorang lelaki menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, ibuku meninggal dunia dan dia masih mempunyai hutang puasa dalam bulan Ramadan. Bolehkah aku menunaikannya?" Baginda menjawab, "Ya. Hutang Allah lebih patut ditunaikan." Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sah puasa pihak si mati oleh orang yang bukan daripada kalangan keluarganya apabila diizinkan oleh seorang ahli keluarga tersebut. Sebaliknya, jika tidak diizinkan oleh ahli keluarga si mati atau tanpa wasiatnya, puasa tersebut tidak sah. Maknanya wali sahaja yang boleh menggantikan puasanya kecuali mendapat keizinan daripada ahli keluarga si mati. Jika tiada sesiapa yang menggantikan puasanya, hendaklah disedekahkan makanan bagi pihaknya sehari secupak yang wajib diambil daripada harta peninggalan si mati tadi, sebagaimana kaedah menyelesaikan hutang. Namun jika si mati tidak mempunyai harta, bolehlah sesiapa mengeluarkan sedekah tersebut bagi pihaknya, dan dengan itu lepaslah tanggungjawabnya. Ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Katanya, "Man mata wa alaihi siyam syahru falyut'am anhu makan kulli yawmin miskinan." Maksudnya sesiapa yang meninggal dunia dan dia masih mempunyai kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan, hendaklah sesiapa bagi pihaknya memberi sedekah makanan kepada orang miskin setiap hari. Riwayat At-Tirmizi. Kita pergi pula pada poin yang kedua, iaitu orang tua yang lemah dan pesakit yang tiada harapan sembuh. Orang yang sangat tua dan tidak berupaya berpuasa, wajiblah bersedekah setiap hari secupak makanan kebiasaan penduduk negerinya sebanyak hari yang dia tidak berpuasa. Tidak wajib ke atasnya dan ahli keluarganya selain daripada itu. Ini berdasarkan riwayat daripada Atha yang mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membaca Al-Quran, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Maksudnya wajib ke atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah iaitu memberi makan orang miskin. Daripada surah Al-Baqarah ayat 184. Ibnu Abbas berkata lagi, "Laisat bimansukhah, laisat bimansukhi, huwa syaikhun kabir wa mar'atun kabirah la yastati'ani an yasuma fata'imani makan kulli yawmin miskinan." Hadis yang tadi awal tu dia kata ayat tersebut tidak dimansuhkan, ditujukan kepada lelaki dan perempuan yang sangat tua dan tidak terdaya berpuasa. Mereka hendaklah memberi makan seorang miskin sebanyak hari dia tidak berpuasa. Riwayat Al-Bukhari. Begitu juga kepada orang yang sakit dan tidak ada harapan sembuh, harus berbuka dan wajib bersedekah secupak makanan kebiasaan penduduk negerinya bagi hari-hari yang dia tidak berpuasa, sebagaimana orang yang tidak berdaya berpuasa. Seterusnya ketiga, iaitu perempuan yang mengandung dan menyusui. Perempuan yang mengandung dan menyusuikan bayi berbuka sama ada kerana membimbangkan kesihatan dirinya atau kesihatan bayinya. Namun, jika berbuka itu kerana bimbang kesihatan dirinya sahaja, dia wajib qada sahaja sebelum tiba bulan Ramadan yang berikutnya. Ini berdasarkan hadis daripada Anas Al-Ka'bi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bainallah ta'ala wada'a 'anil musafiri as-sawmi wa syatrus salah wa an hamil aw mawdi' as-sawm. Maksudnya Allah SWT meringankan puasa dan memendekkan solat bagi orang yang bermusafir, sementara perempuan mengandung dan yang menyusukan anak Allah meringankan puasanya sahaja. Riwayat At-Tirmizi, Abu Daud dan yang lain-lainnya. Seterusnya, jika berbuka pula kerana bimbang akan kesihatan kandungannya saja, iaitu bimbang akan keguguran bagi perempuan yang mengandung atau susu berkurangan bagi ibu yang menyusukan bayinya pula, wajib mengqada puasanya dan membayar fidyah, iaitu yang tadilah secupak makanan kebiasaan negerinya, sebanyak mana hari dia tidak berpuasa. Begitu juga siapa yang berbuka kerana menyelamatkan orang dalam bahaya, dia wajib mengqada dan memberi sedekah tersebut. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang bermaksud dan wajib ke atas orang-orang yang tidak berdaya berpuasa kerana tua membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Ibnu Abbas berkata lagi, terus maksudnya ia ditujukan kepada lelaki dan perempuan yang sangat tua, hadis yang belakang tadi, sebanyak mana hari dia tidak berpuasa. Jadi riwayat Abu Daud, hadis ni lah yang telah menjadi dalil bagi tiga situasi di atas, yang mana berbuka kerana risau kandungan bayi dan kesihatannya, yang kedua berbuka jika bimbang kesihatan dirinya, dan yang ketiga ialah bimbang akan kesihatan bayinya, sama ada gugur ataupun risau kekurangan susu. Seterusnya kita pergi kepada kafarah puasa Ramadan yang dibatalkan. Yang pertama kita pergi pada sebab wajib kafarah. Sebab wajib kafarah iaitu sengaja membatalkan puasa Ramadan dengan melakukan persetubuhan dengan syarat dia menyedari bahawa dirinya berpuasa, mengetahui perbuatannya itu haram dan bukan dalam bermusafir yang diberikan keringanan. Maksudnya kat sini dia tahu puasa tapi dia macam lantak dia bantai juga. Macam tu lah. Justru mereka yang terlupa dirinya yang sedang Ramadan, ini orang yang jahil tentang haramnya membatalkan puasa, tahu hukum, mungkin dia tak belajar daripada sekolah rendah, dia sengaja membatalkan puasa Ramadan selain persetubuhan atau dalam musafir yang diharuskan berbuka, lalu dia melakukan persetubuhan dalam semua keadaan tersebut, dia wajib qada sahaja tanpa kafarah, sebab dalam situasi dia tu dia jahil, dia tak tahu. Yang kedua, orang yang wajib dikafarah. Kafarah hanya wajib ke atas suami yang melakukan persetubuhan. Kafarah tidak wajib ke atas isteri atau perempuan yang disetubuhi, sekalipun mereka berpuasa. Ini kerana jenayah atau kejahatan yang menyetubuhinya adalah lebih berat. Oleh itu, dia sesuai dikenakan kafarah tersebut. Jadi, salah lelaki itulah. Dan yang ketiga, Ramadan yang dibatalkan dengan persetubuhan. Kafarah yang wajib kerana membatalkan puasa Ramadan dengan persetubuhan ialah membebaskan seorang hamba yang beragama Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan. Sekiranya mampu, dia hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika tidak mampu, dia hendaklah memberi makan 60 orang miskin, setiap seorang secupak makanan penduduk negeri itu. Jika tidak mampu juga, kafarah tetap menjadi tanggungannya. Dia mampu melakukan satu daripadanya. Dia tak ada keringanan kat sini yang apa. Dia kena juga buat. Dia kena buat sampai dia mampu. Pilih antara salah satu. Yang puasa 2 bulan tadi tu berturut-turut ya. Ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya. Saya bacakan terjemahannya terus. Maksudnya ini kisah ada orang datang kat Nabi, sedang kami duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba seorang lelaki menemui baginda lalu berkata, "Wahai Rasulullah, binasalah aku." Baginda bertanya apa yang berlaku. Saya ringkas. Dia menyetubuhi isteri dia tapi dia dalam puasa. Lepas tu Nabi tanya dia, "Ada hamba tak?" Dia kata tak ada. Lepas tu Nabi tanya dia lagi, "Bolehkah kamu ni berpuasa 2 bulan turut-turut?" Dia cakap, "Oh, tak boleh." Lepas tu Nabi tanya lagi, "Boleh tak? Kamu sanggup tak bagi makan dekat 60 orang miskin?" Lepas tu dia kata, "Nak bagi makan kat 60 orang miskin pun tak mampu." Lepas tu Nabi pun diam. Abu Hurairah tengok semua diam. Lepas tu tiba-tiba dalam keadaan dia orang tengah diam tu, ada seorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberi sebakul kurma. Dia anyam daripada daun kurma. Dia bagi setandan kurma lah.
Lalu baginda bertanya, mana orang yang tadi yang tanya ni, yang dalam kes menyetubuhi isteri dia dalam keadaan berpuasa. Lepas tu Nabi panggil lelaki tu, dia kata ambil lah tandan kurma ni, lepas tu sedekahkan. Lepas tu lelaki tu kata, adakah hendak disedekahkan kepada orang yang lebih memerlukan daripada aku? Dia kata, ada ke orang yang nak disedekahkan lebih daripada aku? Dia kata kat sebuah rumah kat tepi gunung tu, dia lah yang lagi memerlukan daripada aku. Lepas tu Rasulullah pun gelak. Dia kata, ambil lah tandan tu. Lepas tu makanlah, bagilah makan kat keluarga kamu. Hadis riwayat Bukhari. Kat sini kes ni khas untuk dia saja pada zaman Nabi. Jadi seperti mana yang saya dah terangkan tadi awal-awal ni, inilah dia hukuman bagi kafarah puasa Ramadan yang dikenakan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Yang pertama tadi ialah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika dia tidak mampu, dia hendaklah memberi makan 60 orang miskin. Yang pertama, membebaskan seorang hamba sahaya. Yang kedua, sekarang dah tak ada hamba dah. So, dia kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan seterusnya, jika tak mampu juga, dia harus memberi makan 60 orang fakir. Sebanyak mana kebiasaan makanan penduduk negeri dia. Sekian, itu saja daripada saya. Wallahu'alam.